Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung lagi pelajaran kita, pelajaran ke-21, keunggulan tokoh empat mazhab, yang mana pada kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan Imam Malik. Baiklah, kita teruskan dengan Imam Malik. Namanya ialah Malik bin Anas Al-Madani. Al-Madani itu gelaran. Kenapa? Kerana dia tinggal di Madinah. Okey, hayatnya, hidupnya ialah tahun 93 Hijrah hingga 179 Hijrah. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Kunyah, nama panggilannya ialah Abu Abdullah. Kepribadiannya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menghormati dan mencintai ilmu. Dan ketiga, memuliakan majlis pengajian hadis. Nanti kita akan lihat sedikit berkaitan dengan perkara yang kita sebutkan sebagai kepribadiannya ini. Gurunya yang tersohor ialah Nafi' Al-Madani, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini antara nama-nama guru yang banyak memberikan kesan, menyumbang ke arah pendidikan Imam Malik. Antara tokoh dalam mazhab Maliki pula ialah Ibnu Rushdi atau Ibnu Rushd. Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ni kita selalu dengar tafsir Qurtubi. Abu Bakar Ibni Al-Arabi. Yang disebut dengan Ibnu Al-Arabi. Ibnu Abdul Bar dan Syekh Ad-Dusuqi. Ini antara tokoh-tokoh yang terbilang, yang masyhur daripada mazhab Maliki. Sumbangan Imam Malik antaranya ialah hasil karya kitab yang paling masyhur, iaitu nama kitabnya ialah Al-Muwatta, kitab Muwatta, yang mana dalam kitab Muwatta ini terkumpulnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis sahih. Yang kedua, mengasaskan mazhab berdasarkan kepada amalan penduduk Madinah, qiyas masalihul mursalah. Mana di samping hadis Nabi, ayat suci Al-Quran, antara perkara yang agak berbeza dengan mazhab lainnya, dia mengambil kira tentang amalan penduduk Madinah. Kenapa amalan penduduk Madinah? Kerana penduduk Madinah ini mereka merupakan sahabat-sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana ramainya di kalangan para sahabat yang ada di situ, kalau ada suatu perbuatan atau ada satu pengamalan yang dibuat secara konsisten, stabil di tempat itu dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang melarangnya, maka Imam Malik pasti bahawa ianya merupakan amalan yang sememangnya diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan ini boleh diguna pakai sebagai sumber hukum. Kenapa? Kerana para sahabat ini, kalau sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak yang bertentangan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, pasti mereka akan menyanggah perkara tersebut. Diamnya mereka kepada perkara-perkara itu menunjukkan perkara itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Murid yang terkenal antaranya ialah Al-Imam Syafi'i. Ini murid Imam Malik. Yang kedua, Abdullah bin Abdul Hakam. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Qasim. Mazhab ini tersebar di Mesir, Andalus dan juga Afrika. Ini antara kawasan yang mana tersebarnya mazhab Maliki. Kita lihat, tadi kita sebutkan bahawa Imam Malik ini terkenal dengan sifat zuhud. Kita lihat sedikit cebisan daripada sifat zuhudnya, bahawa Imam Asy-Syafi'i menerangkan, aku melihat pada pintu tempat tinggal Imam Malik ada seekor kuda Khurasan. Ada seekor kuda, depan pintu ada seekor kuda. Nama kuda itu Misr. Aku belum pernah melihat kuda secantik itu, kata Imam Syafi'i. Lalu aku mengatakan kepadanya, alangkah cantiknya kuda ini. Maka beliau menjawab, kuda ini aku hadiahkan kepadamu. Bila Imam Syafi'i memuji kuda tersebut, maka Imam Malik kata, okey, dah cantik, kau ambil lah, aku hadiahkan. Maka aku menjawab, kata Imam Syafi'i, biarlah kuda ini untuk tuan hamba menjadi kuda tunggangan tuan hamba sendiri.
Imam Malik berkata, aku malu kepada Allah Ta'ala memijak tanah dengan kuku kuda di mana di dalamnya dikuburkan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya maknanya ialah Imam Malik ini malu untuk naik kuda dalam kota Madinah kerana dalam kota Madinah ini adanya jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan betapa zuhudnya Imam Malik terhadap keduniaan, perkara-perkara keduniaan yang mana keutamaannya adalah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga merupakan seorang yang tegas. Iaitu salah satu kisah yang menunjukkan ketegasannya ialah Imam Malik pernah menceritakan bahawa aku pernah ke tempat Harun Ar-Rasyid. Siapa Harun Ar-Rasyid? Ini seorang pemerintah, seorang khalifah di zaman kerajaan Bani Umayyah. Lalu berkatalah Harun Ar-Rasyid kepadaku, wahai Imam, sayugialah Tuan selalu datang kepada kami. Baguslah kalau Tuan selalu datang kepada kami, sehingga anak-anak kami mendengar kitab Muwatta secara langsung dari Tuan sendiri. Secara langsung dari Imam Malik sendiri. Maknanya Harun Ar-Rasyid mempelawa Imam Malik agar pergi ke istana, sentiasa pergi ke istana untuk mengajar anak-anak bagi khalifah pada ketika itu belajar kitab Muwatta. Tapi apa jawab Imam Malik? Semoga Allah menambahkan kemuliaan Amirul Mukminin. Sesungguhnya ilmu itu didatangi dan bukannya mendatangi. Ilmu itu didatangi, murid yang mencari ilmu, bukan guru yang mencari murid untuk diajar. Jadi ini menunjukkan ketegasannya mempertahankan kemuliaan ilmu, yang mana walaupun seorang itu anak kepada khalifah, walaupun seorang itu anak kepada raja, maka bila mana menceritakan tentang ilmu, maka sepatutnya dia yang pergi ke tempat guru untuk mempelajari ilmu. Barulah di situ adanya keberkatan dari sudut pembelajaran atau sudut menuntut ilmu tersebut. Baiklah, itu sahaja kisah secara ringkas, kisah berkaitan dengan Imam Malik ini. Sila klik link di bahagian deskripsi di bawah video untuk jawab soalan. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.